الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang kami telah menjelaskan satu persatu berdasarkan pengetahuan untuk menjadi petunjuk dan hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang mahu beriman kepada Allah. Surah Al-A'raf ayat 52. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Syekh Syu'aib Al-Arnaud menilai hadis ni isnaduhu hasan, sanad dia baik, hasan. Satu hari daripada Abdul Rahman bin Abi Bakr. Abdul Rahman ini anak kepada Abi Bakr. Satu hari Abdul Rahman ini annahu qali abihi ya abdi inni asma'uka tad'u kullu ghadatin. Satu hari Abdul Rahman dia duk perhati ayah dia Abi Bakrah ni, tiap pagi kullu ghadatin, tiap pagi ayah dia selalu duk baca doa ni. Selalu duk baca doa ni. Apa doa dia? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basri, la ilaha illa anta. Abdul Rahman ni tuan-tuan, dia dengar doa yang dibaca oleh ayah dia Abi Bakrah pada tiap pagi. Doa yang saya baca tadi, ta'iduha thalathan hina tusbih. Dan dia duk perhati ayah dia duk baca doa tu tiap pagi sebanyak 3 kali ayah dia ulang. 3 kali. Tiap pagi 3 kali ayah dia ulang. Wa thalathan hina tumsi, dan 3 kali ayah dia Abi Bakrah ulang sebanyak 3 kali pada waktu petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Doa tu. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia juga mendoa, tuan-tuan sekalian, dia juga mendengar doa daripada ayah dia Abi Bakrah. Wa taqul Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Dan juga dia bertanya kepada ayah dia, wahai ayahku, aku juga selalu duk dengar kamu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min 'adzab bil abani, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr, la ilaha illa anta. Doa tu tu'iduha hina tusbih thalathan wa thalathan hina tumsi. Dia kata Abdul Rahman, kamu ulang sebanyak 3 kali pada waktu subuh dan 3 kali pada waktu petang. Lalu tuan-tuan sekalian, Abdul Rahman tanya kepada ayah dia, kenapa doa hak ni? Pasal apa tak doa yang lain? Kenapa kamu jadikan doa ini menjadi rutin harian kamu, wahai ayahku? Ayah tuan-tuan, seorang anak apabila dia nak tahu satu perkara, dia rujuk ataupun dia tanya ayah dia. Dan tuan-tuan sekalian, kita sebagai seorang ayah, apatah lagi seorang ayah yang belajar ilmu agama dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, sepatutnya kita kena melayani soalan anak kita itu dengan baik. Bukan kita tolak dia secara mentah-mentah, kita kata tak apa, hang kecil lagi, besar esok hantarlah. Tak boleh jawab begitu.
Apabila anak kita tanya, bila kita jawab pertanyaan itu, kadang-kadang pertanyaan itu dan persoalan itu boleh mendatangkan ilmu kepada anak kita. Jadi tuan-tuan, anak kita ni tuan-tuan, pada anak ni, dia setiap perkara yang kita buat tuan-tuan, dia duduk perhati kita apa banyak. Apa yang kita makan dia tengok. Apa yang kita cakap tuan-tuan, dia tengok tuan-tuan. Lafaz-lafaz yang kita gunakan untuk kita berinteraksi sesama ahli keluarga, dia sedang merakam dan belajar sesuatu daripada kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, Abdul Rahman duk perhati ayah dia duk baca doa ni. Lalu tuan-tuan sekalian, dia tanya, lalu apa interaksi, respon balas Abi Bakrah kepada anaknya? Kata dia, qala na'am ya bunay. Dia kata, betul anakku Abdul Rahman, betul. Apa yang duk ingat tu, apa yang lafaz tadi ni memang betul. Ayah duk amal hak tulah. Pada waktu pagi 3 kali aku baca, 3 kali aku baca pada waktu petang. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kata Abi Bakrah, inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Kata Abi Bakrah, wahai anakku, aku pernah dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan pada waktu petang duk baca doa ni lah. Tuan-tuan, duk baca doa ni lah. Dan ada di antara kita yang duk amal dah tuan-tuan doa ni. Dan ini sebagai maksurah yang disusun oleh Syahid Hasan Imam Al-Banna. Doa-doa yang dinukilkan, yang dilafazkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakrah dengar doa ni, Nabi sendiri mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, lalu dilanjutkan oleh Abi Bakrah. Kata Abi Bakrah, kata dia, fa'ahibbu an astanna bi sunnati. Dan kata dia, aku sangat suka, aku sangat gembira, sangat sayang apabila aku boleh mengikuti apa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis mensyarahkan hadis ini. Kana sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrisuna kulli hirsi ala ittiba'ati sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perangai para sahabat ini, sikap para sahabat ni, apabila Nabi buat, mereka akan cuba sedaya upaya untuk melaksanakannya. Nah, kata Profesor Dr. Syarah Qudah dalam kitab Minhajul Hadis fil Ulumil Hadis, dia pernah menyebut bahawa apabila kita mendengar satu hadis yang sabit dalam agama, kita sedaya upaya wal amalu bima fi, sedaya upaya untuk melaksanakan apa yang disarankan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa doa itu yang diajar? Jom kita perhati baik-baik ataupun perkataan-perkataan yang diungkapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya doa itu mengandungi nilai keubudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tidak ada perkataan yang lebih bermanfaat, lebih berguna berbanding kalamullah Al-Quran yang kita baca. Syekh Daqiq Al-Aid dalam kitab dia Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dia pernah menyebut bahawa Al-Quran yang bersifat mutawatir itu, yang bersifat kalamullah, pastinya tidak akan salah dan terpesong walaupun satu huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, kerana itu adalah kalamullah. Yang kedua, melalui hadis-hadis Nabi yang sahih yang diterima oleh agama, dan hadis itu tuan-tuan sekalian adalah datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, ya Tuhan, berikan afiat, berikan kesihatan kepadaku ya Allah, kesihatan tubuh badanku ya Allah. Ini doa pertama yang Nabi memohon kepada Allah. Supaya apa? Kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kesihatan kepada tubuh badan kita,
Sebab untuk memudahkan ataupun untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama hadis menyebut bahawa iaitu ay yaqlub an yu'afiyatullah azza wa jal mimma qad yusibuhu bid'af. Doa kepada Allah tuan supaya Allah jangan berikan kepada kita kedhaifan pada tubuh badan kita. Sikit-sikit demam, sikit-sikit sakit, sikit-sikit tak larat tuan-tuan. Allah tak bagi rezeki kesihatan pada kita. Tuan-tuan, kalau pagi ni Allah tak bagi rezeki sihat pada kita, kita tak boleh solat berjemaah di masjid ni tuan-tuan. Berapa ramai orang di luar sana tuan-tuan sekalian, Allah dah tarik sedikit nikmat dalam hidup dia, nak ambil ayat semayang pun orang tolong ambil dekat dia. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan ada rukhsahnya, apabila kita tak mampu untuk ambil ayat semayang boleh bertayamum. Ini disebut dalam kitab Tanwirul Masalik, bahkan disebut dalam beberapa kitab mazhab Syafi'iyah. Boleh bertayamum kalau tak mampu untuk kita ambil ayat semayang. Apatah lagi dalam keadaan yang tangan berbalut dan seumpamanya. Ada kaedah dalam Islam untuk mengeluarkan kita daripada mengambil wuduk menggunakan ayat-ayat menyebabkan ayat itu memudaratkan tubuh badan kita. Kembali kepada poin tadi ni tuan-tuan sekalian, kita doa kepada Allah supaya Allah bagi sihat kat kita. Hak ni penting ni tuan-tuan. Dengan kesihatan itu kita boleh buat amal ibadat, boleh pergi menziarahi orang, boleh melahirkan atau mewujudkan tali persaudaraan silaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Apatah lagi tuan-tuan sekalian, dengan kesihatan itu kita boleh datang ke rumah Allah, salat berjemaah, hadirkan majlis ilmu, kerana ada fadilat khususiat yang apabila kita melaksanakannya. Pertama, ini doa Nabi. Yang kedua tuan-tuan, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikan kesihatan kepada pendengaranku ya Allah. Ni telinga ni tuan-tuan Allah bagi kita tuan-tuan, bila kita boleh dengar, kita mendengar perkara-perkara yang baik. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, dia pernah menyebut bahawa di antara salah satu tujuan Allah cipta telinga kita, di antara salah satu tujuan Allah cipta penglihatan kita, mata kita ni Allah cipta, di antara tujuannya apa? Kita boleh mendengar kalamullah, kita boleh mendengar dan kita boleh melihat mushaf Al-Quran. Kerana tuan-tuan sekalian, rugi Allah berikan kesempatan hidup kita di muka bumi Allah ini, kita tidak mendengar kalamullah dan kita tidak melihat mushaf dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ni mata kita ni. Disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah. Allahumma afini fi sam'i. Supaya apa? Telinga kita ni dengan sihat, kita dengar nasihat-nasihat yang baik. Kita dengar ayat-ayat Al-Quran, kita dengar hadis-hadis Nabi SAW. Bila kita banyak dengar benda yang baik-baik, dia akan memberikan kesan dalam hati kita, cara kita berfikir, cara kita bercakap dengan manusia. Kalau kita mendengar benda-benda yang tak baik tuan-tuan, saya ada pengalaman benda ni. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Kita duduk dalam satu grup ni. Grup kita ni banyak. Duduk dalam satu grup tuan-tuan, Allahu Akbar. Dalam grup tu tuan-tuan, macam-macam. Sekali dia hantar muka tak tutup aurat. Sekali dia cakap benda apa dia, ialah benda kita pun taklah strict sangat. Kan? Kita lah tak strict sangat, tapi dengan tak tutup aurat, kadang-kadang dia cerita fitnah orang. Dia forward benda-benda yang tak tahu-tahuan punca fakta dan bukti dan sebagainya. Saya rasa cukup aku. Tak perlu duduk dalam grup ni. Buat-buat. Kata Muhammad Asy-Syarqiti hafizahullah, sang ulama daripada Mauritania, di antara salah satu makna hijrah apabila kamu tidak berkemampuan untuk mengubah situasi tempat itu. Tak mampu dia. Nak tegur pun tak lut. Nak tegur pun kena balik. Tuan-tuan sekalian, maka cukup dia berhijrah. Tinggal daripada hang duk senyap, fitnah kawan tu hang tengok, orang mengumpat hang duk diam, apatah lagi dia forward gambar-gambar yang berunsur maksiat kepada Allah, hijrah. Kata Muhammad Asy-Syarqiti, sang ulama daripada Mauritania. Biar orang kata jual mahal sikit pun tak apa. Yang penting kita lebih menyayangi urusan akhirat kita berbanding
kita tunduk kepada perkara yang tidak memberi manfaat kepada akhirat kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fi basari, ya Allah ya Tuhan, berikan kesihatan kepada penglihatanku ya Allah. Ini nikmat tuan-tuan, mata tuan-tuan, nikmat. Dengan mata yang Allah bagi kepada kita ini, penglihatan yang Allah bagi kepada kita ini tuan-tuan, guna sebaik mungkin untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, untuk melihat hadis, dan juga apatah lagi tuan-tuan sekalian, untuk melihat ibu dan ayah kita yang masih hidup. Ada jenis orang tuan-tuan, mak ayah dia hidup lagi tuan-tuan, dia tak balik orang tahu tak. Alasannya apa tuan-tuan? Sibuk ayah, sibuk sampai tak sempat nak balik tengok muka mak ayah. Dalam hadis Nabi SAW pernah sebut tuan-tuan, apabila kita melihat ayah kita, mak kita, ibu ayah kita dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan mengampuni dosa anak dia tadi. Ada hadis. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Tuan-tuan, kalau kita perhati dalam doa ni, Nabi SAW sedang ajar kepada umat dia bahawa hubungan dengan Allah perlu dijaga dengan sebaiknya. Kalau kita jaga dengan baik hubungan kita dengan Allah, urusan-urusan lain Allah akan pecahkan urusan kita. Percayalah tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan, kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, urusan dunia Allah akan urus urusan dunia kita. Sebab tu kebergantungan kita dengan Allah itu yang pertama sekali. Dan mengakhiri doa ini, la ilaha illa ant, tiada Tuhan melainkan Allah, kerana doa ini mengandungi nilai akidah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, di pagi subuh ini ada saya bawa kitab Rihlatu ila Daril Akhirah yang disusun oleh seorang ulama daripada Mesir, iaitu perjalanan menuju hari akhirat. Ni kitab ni tuan-tuan, saya ambil di rumah abang ipar saya. Dia tengok lama sangat dia tak baca, saya pun minta izin kat dia, boleh nak pinjam Ustaz. Kitab ni bagus, isi kandungan dia untuk kongsi kepada masyarakat. Dia pun bagi, silakan, tak apa. Saya pun baca, tengok ada satu bab dalam tajuk ni, Asbabul Husnul Khatimah. Sebab-sebab Allah bagi rezeki husnul khatimah, kebaik ataupun khasais, ciri-ciri hamba Allah yang Allah bagi mati yang baik kepada hamba dia. Baru ni tuan-tuan, kita dapat maklumat 2-3 hari lepas masuk dalam berita Istro Awani, seorang muazzin masjid ataupun surau saya pun tak ingat, duk tengah azan subuh tuan-tuan sekalian, perkataan terakhir yang keluar daripada mulut dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Kita nak kata apa lagi ke orang ni tuan-tuan? Husnul khatimah, rezeki Allah bagi kat dia. Itu perkataan terakhir yang keluar daripada mulut dia. Yang kedua tuan-tuan, tang mana dia mati? Tang mana dia mati tuan-tuan? Cuba kita fikir Ustaz. Dia mati dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki. Rupanya tuan-tuan, para ulama sedang menyusun kepada kita ada beberapa ciri-ciri apabila kita buat benda ni, Allah akan bagi kepada kita rezeki husnul khatimah. Apa ciri-cirinya? Pertama tuan-tuan sekalian, iqamatu tauhid ila Allah azza wa jalla. Ciri-ciri pertama kalau nak dapat husnul khatimah, hendaklah sedaya upaya tuan-tuan menterjemahkan ketauhidan dalam hidup kita, dalam akidah kita. Menterjemahkan akidah dalam kehidupan kita. Itu ciri-ciri pertama sekali. Perjuangan sirah Nabi SAW yang paling terbesar selain daripada sunnah pakai serban, sunnah bersugi, sunnah jubah dan seumpamanya, di antara sunnah terbesar adalah menegakkan ataupun memperbetulkan akidah kepercayaan yang batilah kepada kepercayaan yang sahihah. Ini perjuangan terbesar. Kata Nabi SAW yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, hadis sahih, kata Nabi SAW,
man syahada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu ila Maryam wa ruhun min wal jannatul haq wan narul haq adkhalahu Allahul jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucap syahadah, yang beriman kepada Allah dan yang menterjemahkan nilai akidah dalam diri dia, dia beriman bahawa tiada Tuhan malaikat Allah dan tiada sekutu baginya, dan dia beriman sungguh bahawa Nabi Muhammad SAW di kalangan hamba Allah dan Rasul, dan dia beriman bahawa Nabi Isa alaihi salam di kalangan hamba Allah, Abdullahi wa Rasuluh, dan juga Rasulullah. Tuan-tuan, dekat dunia ni tuan-tuan, kalau kita buat kajian, saya baca satu kajian, di antara agama yang terbanyak di dunia ni tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak agama apa? Agama Kristian. Ini nombor 1. Ada kajian dia, statistik. Dan orang Kristian ni banyak dia punya mazhab dia, Protestannya, Katoliknya, apa lagi, Ortodok dan seumpamanya. Banyak mazhabnya. Bila digabung tuan-tuan, dia nombor 1 ni dekat dunia ni. Dan di antara kepercayaan mereka, iaitu mereka mempercayai bahawa Nabi Isa bukan seorang nabi dan Isa adalah anak Tuhan. Wal'iyadzubillah. Dan agama yang kedua terbesar di dunia adalah Islam yang kita anuti hari ini. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman kepada ketentuan Allah bahawa Allah meniupkan roh kepada Siti Maryam, dan dia beriman bahawa wal jannatul haq, syurga itu benar, wan narul haq, dan juga neraka itu benar, adkhaluhullahul jannah, Allah akan masuk dia dalam syurga. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, benda ini penting tuan-tuan. Allah berikan dia tanggungjawab, Allah beri kepada dia taklifat tuan-tuan. Dia jadi seorang ketua, dia jadi seorang majikan, dia menjadi seorang pengurus syarikat, dia menjadi seorang guru besar, pengetua, ketua di satu bahagian dan posisi. Dia gunakan jawatan dia itu untuk menterjemahkan nilai akidah yang ada dalam diri dia. Tuan-tuan, ada dia jadi ketua, dia terang nilai akidah dalam pentadbiran dia. Ada tuan-tuan orang macam ni, walaupun dia bukan ustaz, walaupun dia bukan pelajar syariat, tetapi dia memahami bahawa kepentingan akidah ini sangat penting. Dia gunakan segala posisi dia untuk menterjemahkan iqamatu tauhidu ila Allah azza wa jalla. Ini ciri-ciri pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kata ulama, iaitu at-taqwa. Pertama, akidah mesti kena selesaikan dulu. Yang kedua, takwa. Tiap hari Jumaat tuan-tuan, khatib duk pesan dekat kita, hendaklah kita sentiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah pernah sebut dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah SWT, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan, Allah akan angkat darjat dia beberapa darjat, dan Allah akan beri kepada rezeki yang dia tidak tahu rezeki itu mai daripada la yahtasib. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tuan-tuan sekalian, kita seronok apabila kita bertanya ustaz, ada tak doa supaya Allah bagi murah rezeki? Ada tak doa bagi perniagaan saya ni bagi untung? Tuan-tuan, ada tak doa nak bagi gaji lebih? Tuan-tuan, orang selalu minta macam tu. Adakah amalan yang boleh menyebabkan rezeki banyak? Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang tuan-tuan, ada orang tanya dekat saya, dia buat mai satu video, dia tunjuk kat saya, dia tunjuk satu video, tak tahulah mai ke mana ustaz ni. Dia pesan, dia kata, saya boleh abang amalan ni, tapi amalan ni tak boleh tulis, kata dia. Garu pula saya. Boleh buat amalan ni tapi tak boleh tulis. Maknanya tak boleh tulis pergi habaq korang dan sebagainya. Garu pula. Al-Quran pun para sahabat mengarah Muawiyah bin Abu Sufyan dan beberapa sahabat lain lagi untuk menulis kalamullah. Nabi SAW dan para sahabat, apabila wafatnya Nabi,
beberapa orang sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan beberapa kibaru sahabat menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk manfaat ummah selepas ini. Itu Quran, itu hadis. Ni apatah lagi tuan-tuan sekalian amalan-amalan yang sepatutnya perlu disebarkan kepada umat. Dia kata tak boleh. Ni di antara dada saya dengan dada tuan saja. Saya garu kepala. Sepatutnya amalan ni perlu diperluaskan. Kita nak Allah selamatkan kita. Tuan-tuan, lepas tu dia tunjuk kat saya, amalan ni boleh rezeki banyak. Saya kata kalau tanya saya, seperti mana yang kita rujuk Al-Quran, seperti mana yang Nabi SAW ajak dan para ulama yang muktabar ajak kepada kita. Bahkan pernah ditanya oleh Abdullah ibn Mubarak tentang kesempitan rezeki kepada Abdullah bin Mubarak. Apa kata dia? Dia kata kathirul istighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon ampun kepada Allah, Allah akan lapangkan rezeki anda. Ni kata seorang ulama di kalangan tabi'in, Abdullah ibn Mubarak. Apabila ditanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang lambatnya mendapat zuriat, kata Abdullah bin Mubarak, kathirul istighfar. Jawapan yang sama. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dalam istighfar itu mengandungi tuan-tuan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia memohon ampun kepada Allah, dia rasa cukuplah, aku tak mau dah buat saat selepas, aku nak bertakwa kepada Allah, aku nak baiki kehidupanku supaya kena dengan apa yang Allah dan Rasulullah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan sekalian, seperti mana, iaitu al-istiqamah. Ini nak mati dengan mati yang baik tuan-tuan, perlu dengan istiqamah. Kata seorang pernah diajar oleh seorang perempuan pernah masuk ke rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alayya Rasulullah sallam wa inni imra'atun hasanatul hay'a. Nabi masuk, perhati tengok ada seorang perempuan yang tidak dikenali oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kenal perempuan ni. Nak kata adik-beradik pun tak, nak kata jiran pun tak. Nabi tak kenal perempuan ni. Lama kelamaan perempuan ni pun pergi balik rumah dia. Waktu tu dia tengah sembang dengan Siti Aisyah, maka Nabi SAW tanya Siti Aisyah, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ni? Maka Siti Aisyah pun cerita, "Hadza fulanah bintu fulan." Dia adalah perempuan ni nama sekian-sekian, dia mai daripada kampung-kampung sekian. Lalu, "Ya Rasulullah, hiya la tanamul lail." Dan dia duk cerita pasal amal ibadat dia sampai dia tak tidur malam, kata Siti Aisyah. Dia buat amal ibadat tuan-tuan, sembahyang dia sampai dia tak tidur malam. Kemas tak kemas tuan-tuan? Kemas lah. Kemas lah tuan-tuan ni, sembahyang sampai tak tidur ni. La tanam mulai Siti Aisyah duk cerita pasal perempuan ni. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam tak lebih pada tu Nabi kata, faqal mahma khudh min amalil ma tutiqun fa inna Allah azza wa jal la yamallu hatta tamallu. Nabi kata, cukup Siti Aisyah, hang jangan duk cerita dah pasal dia. Sebahagian riwayat mengatakan bahawa muka Nabi seumpama seperti tak suka dengar cerita pasal perempuan ni. Tu saya duk cerita dah pasal dia, aku tak suka. Mahma khudh min amal ma tutiqun, wahai Aisyah, hang ambillah, hang buatlah amalan semampu kamu, wahai Aisyah. Kerana apa tuan-tuan? Manusia ni ada tahap-tahap dia. Manusia ni tuan-tuan, bila time rehat, kita kena rehat. Bila time makan tuan-tuan, kita kena makan. Kerana apa? Kerana Islam berinteraksi dengan fitrah insan. Ada satu agama tuan-tuan yang berada di India, saya tak ingat nama agama ni. Ibadat yang paling tertinggi di sisi agama mereka, apabila mereka berpuasa, tidak boleh berbuka puasa. Tu dia tuan-tuan. Ni bukan agama kita tuan-tuan. Satu agama saya tak ingat nama dia, di India, bila dia puasa, start puasa, kan tak habis makan dah, sampai hang mati. Dahsyat ni. Agama kita tuan-tuan, bila hang nak puasa, dalam sahur ada barakah. Nabi ajak kita, kalut macam mana pun, lewat macam mana, bangun, minum air puasa kau,
ataupun makan berapa biji buah kurma. Sahur makan. Bila nak buka puasa, bila nak iftar, percepatkan iftar, percepatkan berbuka puasa, kerana itu ada barakah di situ. Islam ajak kita. Satu agama tuan-tuan, dia tak bagi kali hang puasa sampai hang mati, hang berpuasa. Allahu akbar. Bahkan dalam agama dia tuan-tuan sekalian, mereka menyanjung buat satu majlis perayaan. Saya tengok video tu. Dia buat satu majlis perayaan tuan-tuan sekalian, seolah-olah Allah menerima hamba dia, yang ni penganut dia, agama dia bukan agama kita tuan-tuan. Muslimin mukminin yang dirahmati, Islam berinteraksi dengan agama kita. Maka tuan-tuan, kata Nabi lagi, fa innallaha azza wa la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan jemu melainkan hamba dia yang jemu minta pada aku. Wa habbul amalu ila Allah azza wa jalla ma dawama alaihi sahibuhu wa in qallah. Dan amalan yang dicintai oleh Allah iaitu amalan yang berterusan, yakni istiqamah, walaupun sedikit, kata Nabi. Nak kata baca Quran sampai satu juzuk, tak. Nak kata tuan-tuan sekalian, nak semayang sampai pecah-pecah tu, tak tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, cukup kita buat amal ibadat, kita baca Quran tiap hari. Kita azam dalam diri kita tuan-tuan, mesti baca Quran. Sibuk macam mana pun, kitab hidayah itulah yang kita pegang, yang kita tengok dan yang kita baca. Al-Quranul Karim. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, istiqamah. Dan yang terakhir, iaitu seperti mana kata ulama dalam kitab Rihlatu ila Daril Akhirah, iaitu iktsar min zikril maut, iaitu banyak mengingati mati. Allahu akbar. Kita fikir tuan-tuan, Allahu akbar, umur kita ni tuan-tuan tak lama mana pun. Dan saya pernah baca satu hadis riwayat Imam Muslim di masjid ni tuan-tuan, min a'mari ummati baina 60 70. Umur umat aku, kata Nabi, antara 60 ke 70, wa aqal min zalik, dan lebih daripada 70 tahun sangat sedikit lebih daripada tu. Allahu akbar. Takut kita. Cuba tolak tengok, cuba congak tengok tuan-tuan. 60, 70, umur kita katalah 40, umur kita katalah 50, baki lagi 10 tahun saja kita nak hidup ni tuan-tuan. 10 tahun ni, cuba kita fikir saat duduk seorang-seorang, kita muhasabah, kita perhati, aku nak buat apa 10 tahun ni? Aku nak buat apa untuk umur 10 tahun ni? Aku nak buat apa untuk meninggalkan ilmu dan juga infak waqaf dan juga nafkah? Untuk apa? Untuk kepentingan akhirat aku. Kalau 10 tahun ni tuan-tuan sekalian, kita tak nampak jalan keluar lagi, kaki tak menjejaki ke rumah Allah lagi, kita masih lagi jauh dan lalai dengan urusan dunia. Allahu akbar. Risau kita. Risau kita. Kata Nabi SAW, satu hadis yang pernah riwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Al-Hakim Naisaburi, dan hadis ini dinilai hasan. Kata Nabi, pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, pernah bertanya kepada Nabi SAW, su'ila Nabi SAW, ayyul mu'min ay al-qiyas. Kata sahabat, wahai Rasulullah, di kalangan orang mukmin siapakah orang yang cerdik? Di kalangan orang mukmin siapakah orang yang pandai ya Rasulullah? Ini dia tuan-tuan. Sahabat ni tuan-tuan, dia suka tanya Nabi. Dan kadang-kadang soalan-soalan yang ditanya oleh para sahabat tuan-tuan, simple saja. Betul tak? Kita duk baca hadis tuan-tuan, kadang-kadang mereka duk tanya tu, sahabat duk tanya tu, kadang-kadang persoalan dia tak terlalu tinggi pun. Kadang-kadang soalan tu soalan yang ringan saja. Apakah amalan yang terbaik? Apakah jihad yang paling terbaik? Apakah rezeki, apakah sedekah yang paling terbaik? Soalan-soalan begitu. Bila sahabat Nabi tanya tuan-tuan, bila Nabi bagi jawapan, itu adalah hadis, itu adalah ilmu. Sahabat Nabi tanya, di kalangan orang beriman, siapa yang cerdik, siapa yang pandai ya Rasulullah?
Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qal aktsaruhum lil maut dzikran wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul akyas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdik, orang yang pandai, itu orang yang banyak mengingati kematian. Dia ingat mati. Dan ingat mati tuan-tuan sekalian, bukan sampai memundurkan minda dia. Jangan silap faham. Dia selalu ingat mati, jangan sampai dia tidak boleh bermasyarakat dengan masyarakat lain. Dia kata, aku tak mau dah, aku kira nak pergi masjid dah, nak pergi kenuri orang ni tak mau dah. Aku tak mau, aku kira nak pergi duduk baca Quran dekat masjid tak mau dah, nak pergi ziarah-ziarah orang ni tak mau dah, nak berdakwah ke orang ni tak mau dah. Aku kira aku masjid dan Quran. Tak boleh macam tu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, sepanjang kehidupannya berdakwah, menyampaikan ilmu, mendidik umat dan memberikan pengajaran kepada umat. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in tuan-tuan, ribuan nama-nama telah dinukilkan dalam kitab Hayatus Sahabah, dalam Tabaqah Sahabah. Bahkan oleh Allahumma salli ala Muhammad Al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya, beberapa kitab-kitab yang lain cerita tentang kehidupan para sahabat tuan-tuan. Ada di kalangan mereka yang wafat dan syahid luar daripada kota Mekah dan kota Madinah. Bukan mereka meninggal dan syahid di Mekah dan Madinah saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan pergi ke Jordan. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan pergi ke Mesir. Kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan pergi ke negara-negara yang pada negara itu tuan-tuan terdapat makam-makam para sahabat. Makam-makam para sahabat. Kenapa? Karena mereka pergi ke seluruh pelosok dunia untuk menyampaikan dakwah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna Islam berinteraksi dengan alam ini. Ingat mati, dan ingat mati ini supaya apa? Supaya kita memperbaiki kehidupan kita ini, supaya kena dengan Allah dan Rasulullah. Pertama. Yang kedua, wal isti'dadahu wa ashadduhum wa isti'dal lahu. Dan dia membuat persiapan untuk menghadapinya. Bukan ingat saja. Bukan dia ingat saja, dia ingat aku tua dah, tak larat dah, aku nak mati dah. Memang nak mati tu memanglah nak mati, tapi apa persiapan kita? Isti'dadallah, apa persiapan kita? Kalau mulut kita dah sebut aku nak mati dah, umur aku tak lama dah, tua dah, pas sebagainya, sakit aku ni kira tunggu mati saja. Tapi nampak cara itu tidak, seolah-olah dia membuat persiapan. Dalam agama kita tuan-tuan, no, apatah lagi dalam soal salat tuan-tuan, hang terbaring pun Islam ajak macam mana nak solat. Malah ajak dalam solat. Lepas tu kita kena belajar tuan-tuan sekalian. Ni dalam nak perang ni tuan-tuan, dalam nak perang ni, tiba-tiba ada satu tempat tu saja ada pancung ayam, dan ada ayam, dan ayam tu tuan-tuan dikuasai oleh musuh Islam. Kalau kita pitang tu kena tembak dengan musuh Islam. Tuan-tuan, Islam bagi cara macam mana kalau nak solat? Boleh bertayamum. Ini disebut dalam Muqtamad mazhab Syafi'i. Bahkan disebut juga dalam kitab Tanwirul Masyalik. Bahkan disebut juga dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Boleh tuan-tuan bertayamum kalau sampai tahap tu ayam dikawal oleh musuh Islam. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, dan juga ulaika humul akyas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini di kalangan orang-orang yang cerdik, kata Nabi. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan beberapa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang saya kongsi pada pagi subuh ini memberi pengajaran terutamanya kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, untuk sama-sama kita merenung dan sama-sama kita perhati. Mudah-mudahan kita boleh mengambil pengajaran dalam kehidupan kita ini. Jadi saya rasa cukup sekarang itu hidup. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.